kau ni sama macam aku. Abang ni hari-hari balik lambat, hari-hari balik lambat. Abang pergi mana bang ah? Pergi meeting ke pergi tempat lain? Mina, diamlah Mina. Aku penat tu, penat. Kau tak faham ke daripada tadi aku cakap dengan kau aku penat. Aku tak tidur lagi ni. Aku kerja malam. Inah ni dari tadi tunggu abang tahu tak? Ha? Semenjak ni abang asyik berlambat je. Dulu abang tak macam ni tau. Ha? Cuba abang cakap Minah abang. Cuba abang cakap kat Minah. Memang hari-hari aku erti wajib 2 jam. Sebab nak cari nafkah untuk kau, nak bagi kau makan, nak bagi anak makan. Tapi kau tak faham bahasa. Belakang kau ni sama macam aku. Belakang kau ni sama macam aku. Tak faham bahasa. Sampai hati abang cakap macam tu kat Minah ha? Sampai hati. Pedih abang tahu tak? Dah lah. Oh macam tu rupanya Ziha. Aku nak tanya Ustazah Asma lah macam ni. Ya Allah Rabbi, aku menyesal sangat apa aku buat tadi. Aku tuduh suami aku melulu tanpa usaha periksa. Patutnya aku kena periksa dulu, aku tanya dulu. Tidak, aku main tuduh je. Allah, apalah aku buat tadi ya Allah. Menyesal sangat. Aku nak minta maaf balik lah dengan suami aku. Takut tak berkal hidup aku nanti. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Bang, Ya Mina. nak minta maaf sebab Mina tuduh abang tanpa usaha periksa. Mina tengking abang, Mina marah-marah abang. Tak apa Mina, Mina tak bersalah sebenarnya. Abang yang bersalah. Sepatutnya abang kena faham Mina. Tadi Minah ditanya Ustazah Asma tentang kafarah pasal Ziha. Dia kata kalau nak bayar kafarah ni ada 3 cara. Yang pertama, abang kena bebaskan hamba. Yang kedua, abang kena puasa 2 bulan berturut-turut. Dan yang terakhir sekali, abang kena bagi makan 60 orang miskin. Jadi, abang pilihlah yang mana satu. Abang rasa kita pilih yang ni lah. Abang nak ambil yang nombor 3. Kita bagi fakir orang miskin. Kita bagi fakir miskin 60 orang kan. Bagi abang macam okey lah, 60 orang tu tak ada lah banyak sangat kan. Boleh dah, mampu lah juga. Hari ni hari Khamis, kita pergi hari Sabtu lah. Hari Sabtu kita pergi beli makanan. Kita keluar lepas subuh tu, kita pergi agihkan dekat mana. Assalamualaikum. Okey, macam mana dengan lakonan Ziha tadi? Okey, sekarang kami ingin melakonkan mengenai li'an. Tapi sebelum tu, apa maksud li'an, Mirul? Okey, macam ni Farid. Li'an ni adalah tuduhan zina suami terhadap isteri. Okey, jika suami itu tak mendatangkan para saksi, maka si suami itu akan dikenakan taklif. Untuk melepaskan hukuman tersebut, si suami perlulah menggunakan cara li'an untuk melepasi daripada hukuman tersebut. Okey, sekarang jom saksikan lakonan kami. Bang, nak pergi rumah jiran boleh bang? Di rumah jiran? Lelok. A few moments later. Lama betul isteri aku dekat rumah jiran ni. Kita tengoklah. Astaghfirullah. Apa yang korang buat ni? Bang. Ni semua salah sangka bang. Apa yang abang nampak semua tak betul bang. Saya boleh jelaskan tau. Betul bang. Apa yang abang nampak itu salah sangka.
Saya boleh explain ke abang? Boleh? Aku tak kira alasan apa yang kau bagi, aku tetap akan bawa masalah ni ke mahkamah. Okey, sebentar tadi kita dah tengok lakonan mengenai li'an, yang mana si suami merujuk mahkamah iaitu hakim syar'i untuk melakukan tuduhan li'an disebabkan si suami tidak mempunyai 4 orang saksi. Okey, kesannya adalah sekiranya tuduhan suami terhadap isterinya adalah betul, laknat Allah akan jatuh kepada isterinya yang melakukan tuduhan tersebut. Akan tetapi sekiranya tuduhan si suami terhadap isterinya adalah salah, laknat Allah akan jatuh kepada si suaminya. Wallahu a'lam. Okay. Kesimpulannya adalah li'an ni ialah suatu tuduhan zina lah secara bersumpah yang dibuat oleh seorang suami terhadap isterinya, manakala isterinya pula dengan secara bersumpah untuk menolak tuduhan itu, yang mana tuduhan itu dan penolaknya dibuat di hadapan seorang hakim dengan menyebutkan kata-kata yang mengikut hukum syarak cukup untuk membuktikan li'an. Kata-kata itu hendaklah seperti yang terkandung dalam subsection 2/3/4 dan -5. Okey. Suami yang membuat tuduhan itu hendaklah melafazkan 4 kali berturut-turut lafaz berikut: aku bersaksi dengan Allah bahawa aku bercakap benar, bahawa aku menuduh isteriku nama berzina. Apabila genap 4 kali dia mengulang-ulangkan lafaz yang terkandung dalam subsection -2 tu, maka dia hendaklah menyebut lafaz yang kelima dengan berkata, laknat Allah akan jatuh ke atasku sekiranya aku bercakap bohong. Bagi menolak tuduhan itu, maka isterinya hendaklah pula melafazkan 4 kali berturut-turut lafaz yang berikut: aku bersaksi dengan nama Allah bahawa suamiku nama adalah bohong membuat tuduhan zina ke atasku. Apabila genap 4 kali dia mengulangkan lafaz yang nyatakan, maka dia hendaklah membuat lafaz yang kelima dengan berkata, kemurkaan Allah akan jatuh ke atasku sekiranya suamiku bercakap benar. Jika isteri itu telah melahirkan anak atau sedang hamil yang dianggap sebagai hasil daripada hubungan zina yang dituduh suaminya itu, maka suami itu hendaklah menafikan menjadi bapa kepada anak yang sudah dilahirkan. Itu untuk yang dilahirkan yang masih dikandung itu, dengan menambah kepada lafaz di bawah kali sebutannya. Lafaz yang berikut, bahawa anak ini atau apa yang dikandung oleh isteri aku bukanlah dari aku. Itu saja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum Ustaz. Bisa duduk Ustaz Terima kasih Ustaz. Jadi apa hajat kamu sebenarnya nak jumpa Ustaz ni? Jadi Ustaz, saya ada beberapa masalah yang berlaku dengan bini saya Ustaz. Saya nak kata lama kahwin tu tak ada, lama baru-baru lagi Ustaz. Jadi saya ni dah nak dikatakan dah hampir 4 bulan 5 bulan Ustaz saya tak menyentuh badan bini saya lah. Adakah ini dah termasuk daripada segi liak ke macam mana Ustaz? Sebab saya agak muskil lah Ustaz berkenaan dengan topik ni Ustaz kan. Jadi Ustaz syarahkan sikit ataupun ceritakan sikit macam mana Ustaz? Oh begitu. Baik-baik. InsyaAllah. Mana Ustaz mampu tolong kamu, Ustaz akan bantu kamu. Baik. Sebelum Ustaz melanjutkan lebih dalam lagi, Ustaz ingin menerangkan satu persatu berkenaan ilak ni. Dari segi maknanya, dari segi kesannya, dari segi hukumnya, apa yang kamu perlu buat jika jatuhnya hukum ilak ini terhadap isteri kamu, Ustaz akan terangkan satu persatu. Jadi untuk pengetahuan kamu, ilak ini adalah termasuk dalam perkara-perkara yang menyerupai talak di dalam suatu perhubungan di antara suami dan isteri. Jadi maksudnya adalah dari segi bahasa, ilak ni dimasukkan sebagai sumpah, kata sumpah. Manakala dari segi istilah pula bermaksud suami yang mempunyai hak untuk bersumpah tidak akan menyetubuhi isterinya tanpa menyebut tempoh tertentu atau dalam tempoh melebihi daripada 4 bulan seperti mana yang kamu perkatakan tadilah. Itu dari segi maknanya untuk ilak ni. Untuk memperkukuhkan lagi berkenaan ilak ini, di sini Ustaz sertakan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 226 sehingga 227 yang bermaksud kepada orang-orang yang mengilakkan isterinya diberi tangguh 4 bulan lamanya
Kemudian jika mereka kembali kepada isterinya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam bertetap hati untuk talak, yakni bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kalau kamu nak tahu, sekiranya seseorang suami telah melafazkan ilak, maka berlakulah beberapa kesan terhadap dirinya sendiri, isterinya dan juga perkahwinannya. Di sini Ustaz sertakan beberapa contoh kesan. Yang pertama, suami berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala kerana perbuatan ilak adalah haram dan boleh menimbulkan kemudaratan terhadap isteri. Yang kedua, isteri yang dielak tidak tertalak dengan serta-merta, tetapi dia wajib menunggu selama 4 bulan yang tidak disetubuhi oleh suaminya atau sehingga suaminya menyetubuhinya sebelum tamat 4 bulan. Dan yang ketiga, ini amat penting bagi suami. Dalam tempoh ilak, suami masih wajib memberi nafkah kepada isteri kecuali isteri itu berlaku nusyus. Secara ringkasnya, untuk Ustaz beri penerangan kepada kamu, nusyus ni apabila seorang isteri telah mengingkari ataupun telah melawan kehendak suaminya tanpa ada sebarang sebab yang menepati hukum syarak. Itu sedikit secara ringkas ni untuk nusyus ini. Dan yang terakhir, suami diwajibkan membayar kifarah apabila dia telah menyetubuhi isterinya yang telah dielakkan. Jadi kalau kamu nak tahu, kifarah ini adalah satu denda ataupun kalau untuk ilak ni adalah satu penebusan semula sumpah yang telah dilafazkan oleh suami. Jadi di sini Ustaz sertakan firman Allah Subhanahu wa taala tentang kifarah. Bayaran apa yang suami perlu buat sekiranya dia telah melafazkan sumpah ilak terhadap isterinya. Di dalam surah Al-Maidah ayat 89, Allah telah berfirman, maksudnya maka bayaran dendanya ialah memberi makan 10 orang miskin dari jenis makanan yang sederhana yang kamu biasa berikan kepada keluarga kamu, atau memberi pakaian untuk mereka, atau memerdekakan seorang hamba. Kemudian sesiapa yang tidak dapat menunaikan denda yang tersebut, sekiranya dia tidak mampu, maka hendaklah ia ataupun sang suami berpuasa 3 hari. Yang demikian itu ialah denda penebus sumpah kamu apabila kamu bersumpah. Alhamdulillah, sampai di sini saja yang Ustaz dapat terangkan kepada kamu serba sedikit berkenaan ilak ni. Jadi kita berbalik semula kepada pertanyaan kamu pada mula-mula tadi, sama ada jatuh ataupun tidak hukum ilak kepada isteri kamu. Jadi jawapannya tidak, kerana kamu tidak melafazkan sebarang sumpah kepada isteri kamu ataupun kamu tidak bercakap di hadapan isteri kamu secara terang-terangan. Kamu sekadar meninggalkan atau tidak menyetubuhi isteri kamu selama 4 bulan sahaja. Jadi di sini bukan kata kamu tak ada dosa, ada dosanya kerana membiarkan isteri begitu saja. Tapi di sini kamu tidak perlu membayar kifarah apa-apa ataupun kifarah ilak kerana hukum ilak tidak jatuh ke atas diri kamu ataupun ke atas diri isteri kamu. Terima kasih Ustaz. Okey, jadi kesimpulan untuk tajuk dia ini adalah sekiranya si suami bersumpah atas nama Allah untuk tidak bersetubuh dengan si isteri dalam tempoh 4 bulan, maka barulah jatuhnya hukum liak itu. Okey, manakala sekiranya si suami telah melakukan liak dan dia bersetubuh dengan bini dia dalam tempoh liaknya itu 4 bulan itu, maka si suami akan dikenakan denda. Manakala sekiranya pula si suami bersetubuh dengan si isteri selepas dia bertempuh liak, iaitu selepas sudah 4 bulan, maka si suami perlulah bertaubat kepada Allah. Jadi itu sajalah kesimpulan daripada tajuk kami ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.